اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan ya Allah daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Penawar Hati, siri yang ke-36 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berkongsi daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati, dan kita masih lagi berada pada awal kitab, pada awal buku. Dan kali ini kita nak berkongsi berkenaan tentang menjaga telinga. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, ahlan-ahlan Fauziah, Taufan Wahyu, Anira, Raihan 63, Fauziah, ahlan-ahlan Nur Asmalisa, ayahanda, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Sumi, Haifa Najwa, Fatimah Az-Zahra, Hariyati, Cik Nurizan, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak Hariyati, moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Ravin di ruangan FB, ahlan-ahlan Nur Jura Azlin, Yaya Lia, Nur Asikin, Siti Z Idris, kemudian Ummi Zaihadi, ahlan-ahlan Azizah Izzah, Rus Hassan, Ramina's Kitchen, Ayu Muhammad, Nur Asikin, Siti Z Idris, Kak Langso, Mar WKM, Kamiza Muhammad Amil, Ayu Hafiz, Binarai Sulaiman, serta Syarimah Hamzah, dan juga Adha Ayub, Nurini Mustafa, Salma Jaafar, Yaya Lia, dan juga Dipah Miko serta Muhammad Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. AR Ultimate Lely 1707. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-40. Muka surat 40 daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Sahabat-sahabat, maka setiap anggota badan manusia, jika tidak dijaga, maka ianya akan membawa kepada sakit. Kalaulah kita tak jaga tubuh badan kita yang zahir, maka akan sakit. Apabila kita tidak jaga apa yang kita makan, maka perut akan sakit. Banyak yang akan sakit. Maka begitulah juga setiap anggota yang Allah jadikan sempurna, termasuklah hati. Dan kalaulah kita tidak menjaga hati, maka hati akan menjadi sakit. Cuma sakitnya hati bukanlah sama penawarnya sebagaimana sakitnya anggota tubuh badan. Maka sakitnya hati adalah dengan penyakit-penyakit yang boleh membinasakan manusia. Penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit-penyakit yang boleh membinasakan dunia dan akhirat manusia. Maka sebab itu dalam buku ini fokus dia adalah bagaimana untuk kita merawat hati, ataupun kita panggil penawar bagi hati. Sebab hati kalaulah rosak,
hati kalaulah tidak dirawat, maka kita tahu ayat Al-Quran yang kita sentiasa dengar di dalam surah Al-Baqarah, ianya boleh menjadi lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum. Kemudian telah menjadi keras hati-hati kamu. Min ba'di zalik, sesudah daripada itu. Fahiya kal hijarah, maka jadilah hati seperti batu. Au asyad, ataupun lebih keras daripada batu. Maka hati jika ada penyakit, jika tidak dirawat, jika tidak diberikan penawar, maka ianya boleh menjadi lebih teruk, lebih keras daripada batu. Sebab itu penulis buku berpandangan, berpandukan kepada dalil Al-Quran dan hadis, bahawa antara cara untuk menjaga hati adalah dengan menjaga 7 anggota zahir kita yang kita dengar setiap kali. Dan mudah-mudahan menjadi peringatan untuk saya dan kita. Iaitu yang pertama, kena jaga mata. Kita telah selesai membaca, berkongsi berkenaan tentang menjaga mata. Yang kedua, menjaga telinga. Dan ini adalah tajuk yang akan kita bicarakan pada hari ini, mana yang sempat insya-Allah. Yang ketiga, menjaga lidah, menjaga mulut. Yang keempat, menjaga perut. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, kedua tangan. Dan yang ketujuh, kaki. Mudah-mudahan kita dapat menjaga semua ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada muka surat 40. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Mudah-mudahan kita boleh biasakan apapun yang kita buat adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Qala al-musannif, telah berkata penulis, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain, dan mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada ilmu beliau. Maka kita nak baca daripada nota kaki yang ke-74. Buku ini dia ada 2 warna. Maka yang warna kelabu muda adalah kitab asal penawar bagi hati. Yang warna putih adalah syarahan dia. Dan kita nak baca yang warna putih pada muka surat 40, nota kaki yang ke-74. Mohon je sebaik sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebar luaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka ilmu yang memberi manfaat ada 7 sifat dia. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada yang bermanfaat dan ada yang boleh mendatangkan mudarat. Ilmu yang mendatangkan mudarat antaranya adalah ilmu yang menjadikan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man izdada ilma, barang siapa yang ilmu dia bertambah, walam yazdad huda, namun petunjuk, hidayah, kebaikan pada dirinya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah ilmu itu kecuali akan menjadikan dia jauh daripada Allah. Dan ada orang begitu. Dengan bertambah ilmu, bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh daripada Allah. Dengan bertambah ilmu, semakin kurang amalan dia. Semakin kurang. Sepatutnya ilmu membuahkan amalan. Al-ilmu bila amal, kasyajarah bila samar. Ilmu yang tidak disusuli dengan amalan yang baik, maka umpama pokok yang tidak berbuah. Maka faedah daripada ilmu adalah beramal. Namun kadang-kala ada orang lagi bertambah ilmu, lagi kurang amalan dia. Maka itu termasuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh,
Ada orang contohnya dia dah buat sesuatu amalan, istiqamah. Istiqamah dia jaga. Contohnya, dia buat sesuatu amalan. Katakanlah solat sunat. Tiba-tiba bila dia belajar, dan bila dia tahu amalan itu, sunat sahaja. Sunat yang tak dituntut contohnya. Sunat ghairu muakkadah. Maka sepatutnya dia istiqamah. Sebab amalan itu walaupun sunat yang tak dituntut, tetapi masih sunat. Tetapi dia meninggalkan. Amalan ni sekadar sunat. Tak apalah saya buat yang wajib. Maka kadangkala ada ilmu yang mendatangkan mudarat. Itulah ilmu yang bila bertambah menjadikan kita mengurangkan amalan. Menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-'iyadzu billah. Kadangkala antara ciri-ciri ilmu yang mudarat juga adalah contoh dengan bertambah ilmu maka dia bertambah sombong. Bertambah sombong. Maka itu adalah antara ciri ilmu yang mudarat. Sebab itu sepatutnya bila bertambah ilmunya seseorang, dia bertambah takut kepada Allah. Dia tidak akan ada sombong. Firman Allah di dalam Al-Quran, juz yang ke-22. Innama yakhshallah. Tak ada suara. Tak ada suara ke? Ada yang komen tak ada suara. Tapi nampak orang lain macam ada suara. Ada. Nurah Asmalisa. Jelas. Yang di FB tak ada suara ke? Sebab ada yang kata tak ada suara. Jelas. Tolong dengar ada suara tak? Dekat FB. Ada kata tak ada suara. Ada. Singapura jelas. Ni pun TikTok jelas. Ada. Ada kan? Melaka. Kak Langsu, Nurujura Azlin. Cuba dengar kat kita punya pula. Ada suara? Ada. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Mungkin ada yang masalah lain kot. Ada setengah tempat hujan. Suara jelas. Okey. Maksud saya ingatkan tak ada suara. Saya cakap lama kan? Tak adalah lama. Maksudnya saya cakap takut shock sendiri. Tak ada suara. Minta maaf. Okey, ada suara. Alhamdulillah. Kuat ke tak kuat? Kuat. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang masalah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mana tadi? Okey. Maka antara ciri ilmu yang tak memberi manfaat, ilmu yang mudarat adalah dengan ilmu itu bertambah sombong, bertambah ego, bertambah penyakit hati. Maka itu juga adalah antara ciri ilmu yang mudarat. Maka sebagai contoh, orang yang dia ada ilmu tetapi dia sekadar gunakan untuk berdebat dengan debat yang tidak perlu. Ataupun orang yang ada ilmu namun dia menganggap orang lain adalah hina, teruk hanya kerana dia ada ilmu. Kenapa orang ni benda yang mudah macam ni pun tak tahu, pandang hina pada orang lain. Bukannya dia ada semangat untuk berkongsi ilmu, tapi dia memandang rendah, memandang hina kepada orang lain. Ini semua adalah contoh ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu yang mudarat, membinasakan manusia tersebut. Sebab itu Imam Ghazali ada kongsikan antara 3 orang yang akan mula-mula diazab sebelum daripada manusia lain. Antaranya adalah orang yang berilmu. Namun dengan ilmu dia sekadar ingin mendapat pujian manusia. Dia nak mendapat pujian manusia. Dini, hebat betul ilmu dia. Dahsyat ilmu dia. Dini bila ilmu dia melebihi manusia lain. Dia kalau bercakap dahsyat dan dia mengajar ilmu semata-mata kerana itu. Maka kata Imam Ghazali, ini adalah antara salah satu daripada 3 golongan yang akan diazab sebelum daripada orang-orang lain. Maka itu contoh ilmu yang mendatangkan mudarat. Sebab itu kata Ummu Salamah, antara doa Nabi pada waktu pagi yang Nabi jarang tinggalkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Saya dah pernah kongsi beberapa kali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ummu Salamah. Dan Nabi baca setiap pagi, minta ilmu yang bermanfaat.
Maka bagaimanakah ilmu yang bermanfaat itu? Maka kata penulis buku, ada 7 sifat ilmu yang bermanfaat. Ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, Rusilawati, Haifa, Ayahanda, Nur Aini Abdul Manaf, Nur, Hafizah, Ummi Zayhadi. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Tak rakan-rakan, sebar luaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apakah antara tanda-tanda yang ilmu yang kita belajar tadi adalah ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, ia menambah perasaan takut kepada Allah. Dan ini dalilnya jelas. Oh, Al-Quran dalam kita. Rasa kat bawah. Minta tolong ambil je. Al-Quran. Aliyah, ambil Quran kat bawah. Quran yang warna coklat tu. Okay. Maka ini dalilnya jelas daripada Al-Quran. Firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Maka antara ciri kalau kita nak tengok ilmu yang kita belajar ni manfaat ataupun tidak, adakah menambahkan rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ciri yang pertama. Mudah-mudahan kita ada ni. Mudah-mudahan sayalah terutamanya bercakap sentiasa, berkongsi ilmu sentiasa. Mudah-mudahan Allah kurniakan saya dan kita rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ni bukan macam takut kepada makhluk. Bukan macam takut kepada makhluk. Maka dalam surah Fatir yang ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, pada surah Fatir, surah yang ke-35, surah yang ke-35 pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, surah yang ke-35. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Min ibadil ulama. Cumanya takut kepada Allah dia bukan macam takut kepada makhluk. Kita kalaulah takut kepada makhluk, kita akan menjauhkan diri. Kita takut dengan orang ni contohnya. Dia garang, dia ganas, dia zalim, dia apakah. Kita takut dengan orang, makhluk. Maka kita akan menjauhkan diri daripada dia. Tapi takut kepada Allah tak begitu. Takut kepada Allah sepatutnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Lebih cinta kepada Allah. Lebih rindu kepada Allah. Maka itu adalah maksud takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah bukan menjarakkan manusia sebagaimana takut kepada makhluk. Maka sebab itu, ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama, menambahkan perasaan takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ada sifat itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, sifat dia, tanda dia, ciri dia, menambahkan pengetahuan kepada basirah. Basirah. Basar, penglihatan mata. Basirah, penglihatan mata hati. Basar, mata zahir. Basirah, mata hati. Maka ilmu yang bermanfaat, dia menjadikan bertambah penglihatan mata hati. Dia menjadikan hati itu lebih hidup. Dia menjadikan hati itu lebih bercahaya. Dia menjadikan hati itu lebih terangkat hijabnya. Dia menjadikan hati itu lebih dekat kepada perkara-perkara yang baik. Maka ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua, maka dia menambahkan pengetahuan kepada basirah terhadap penglihatan hati. Macam mana kita nak tahu kita ada basirah? Kata penulis buku, antaranya adalah kita akan banyak melihat keaiban diri sendiri. Ini beza mata hati dengan mata zahir. Mata zahir, bila dia hidup dan mata hati mati, kita akan sibuk melihat aib orang lain. Dan itu antara tanda-tanda ilmu yang tak bermanfaat. Kadang-kadang kala ada orang lagi banyak dia belajar Quran ke, hadis ke, tafsir ke, tadabbur ke. Maka mata zahir dia tengok, orang ni sama macam Quran kata, Qarun.
Sama macam Quran kata tentang munafik, orang ni munafik. Orang ni sama macam Quran kata orang yang riak. Orang ni sama macam hadis yang Nabi sebut. Orang yang bertambah ilmunya, namun dia hanya mengguna mata zahir untuk melihat aib orang lain, itu adalah ilmu yang mudarat. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, dia membawa hidupnya basirah mata hati. Dan apakah tanda mata hati itu hidup? Dia akan fokus untuk melihat aib dia. Kenapa fokus kepada lihat aib dia? Supaya dia boleh perbaiki diri dia. Orang yang sibuk memperbaiki orang lain, selalunya dia akan lupa diri dia. Dia akan lupa diri dia. Maka sebab itu ilmu yang bermanfaat menjadikan kita nampak aib kita melalui pandangan mata hati, basirah. Bukanlah nampak aib kita, oh aku punya jerawat bertambah, oh aku punya kulit makin makin kusam. Oh, bukan maksudnya dia nampak aib daripada sudut zahir. Tidak, dia nampak aib-aib yang menjadikan penghalang untuk dia dekat kepada Allah. Dia nampak aib pada tubuh badan dia yang menjadi penghalang untuk dia meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Itu beza ilmu. Maka kalaulah ilmu menjadikan kita nampak buruk orang lain, bererti hanya mata zahir yang kita gunakan. Tapi kalaulah dengan bertambahnya ilmu, maka kita lebih banyak muhasabah diri, melihat aib diri, maka itu adalah maksud bertambahnya basirah pada hati. Sebab itu kadang-kadang ujian kan. Macam contohlah saya pun pernah mengajar tahfiz kan, dulu waktu muda. Saya usia 19 tahun dah mengajar tahfiz, lama. 19 tahun, 20, 19 tahun, 20 tahun. Maka waktu muda-muda dulu, sebelum belajar ilmu tasawuf dan sebagainya, kadang-kadang ujian. Bila bertambah je ilmu, maka kadang-kadang kita lihat, orang ni ada salah ni. Orang ni kenapa ada sifat ni? Orang ni kenapa macam hadis yang kita baca tadi? Orang ni kenapa perangai macam ni? Maka mata kita bila bertambah ilmu, sibuk menilai orang lain. Walhal bila bertambah ilmu, kita sepatutnya nilai diri kita sendiri. Nilai diri kita sendiri. Apabila kita asyik menilai orang lain, itu yang membawa kepada sombong. Sebab kita anggap diri kita yang sempurna, diri kita yang perfect, diri kita yang hebat, dan orang lain semuanya ada aib, ada kekurangan, munafik dan sebagainya. Alhamdulillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Maka ciri-ciri ilmu bermanfaat yang kedua, menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati, iaitu basirah terhadap aibnya diri sendiri. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadah kepada Allah. Kita kalaulah nak tahu ilmu tu bermanfaat ataupun tidak, adakah ia membuahkan hasil amalan ataupun tidak. Kalaulah ilmu yang kita belajar itu membuahkan hasil amalan kita bertambah, manfaatlah insya-Allah. Tapi kalaulah ilmu yang kita pelajari tadi menjadikan berkurangnya amalan, maka itu adalah sesuatu yang patut kita perhatikan. Kenapa bertambah ilmu, makin sikit amalan? Kenapa bertambah ilmu, makin tak ada buat apa-apa? Tak buat apa-apa. Walhal Allah menciptakan manusia untuk memberi peluang manusia melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali sebenarnya Allah nak bagi peluang kepada manusia itu untuk melakukan ibadah. Dan ibadah bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, maka ilmu mengurangkan kesukaan kepada dunia. Hatinya bertambah, hatinya
berkurang, bergantung kepada dunia. Dan ini ujian untuk orang yang berilmu. Kadang-kadang orang yang berilmu, kalau kita baca sifat-sifat yang Al-Quran ceritakan tentang ilmuwan-ilmuwan ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, antara sebab mereka sesat adalah kerana mereka menukar ilmu mereka untuk habuan dunia. Mereka menukar ilmu mereka untuk mendapat sesuatu daripada dunia. Maka apabila seseorang itu bertambah ilmu, sepatutnya dia kena kurangkan hatinya. Dia mungkin boleh ada banyak harta, dia mungkin boleh ada banyak nikmat, tetapi hatinya tidak ada dalam hatinya cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Dan ini susah. Kadang-kala lagi bertambah ilmu kita, maka lagilah tinggi kecintaan kepada dunia. Kadang-kala dengan ilmu, Allah uji orang yang berilmu dengan kecintaan kepada dunia. Sebab itu bila kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang seruan Allah kepada Ahlul Kitab bermaksud adalah ilmuwan daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Orang yang mahir dengan kitab mereka Taurat dan Injil. Bagaimana Al-Quran menegur mereka sebagai orang yang menjual ilmu yang ada, agama yang ada, semata-mata untuk samanan qalilah, harga yang murah daripada pulangan dunia. Maka yang keempat, ilmu yang bermanfaat menjadikan kita semakin tidak kisahkan dunia. Semakin tidak kisahkan dunia. Sebab itu kadang-kala kita rasa ghibtah. Kita rasa cemburu yang baik. Bukanlah cemburu yang bukan hasad kepada ulama'-ulama' dulu. Dan ulama' dahulu, mereka tulis kitab, mereka tulis buku, dan mereka tak dapat apa-apa bayaran pun daripada apa yang mereka tulis. Tak dapat apa-apa bayaran. Kadang-kala mereka tak cetak untuk jual pun. Tapi buku-buku yang mereka tak cetak untuk jual, buku-buku yang mereka tak ada buat marketing, buku-buku yang mereka tak suruh orang beli, tapi buku-buku tersebut, penulisan mereka tersebut, Allah yang marketkan, Allah yang sebarkan sampailah ke zaman kita. Bahkan buku yang kita baca, Penawar Bagi Hati, dah beberapa puluh tahun, penulis dia mungkin tak dapat apa-apa daripada hasil keuntungan dunia. Tapi apabila hatinya langsung tidak memikirkan keuntungan dunia, maka menjadilah ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Kita bila baca, kita pun terkesan dengan kata-katanya. Maka ilmu yang bermanfaat, sifat dia, tandanya adalah mengurangkan kesukaan kepada dunia. Moga Allah berikan itu kepada saya dan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, ilmu yang bermanfaat menambahkan cinta kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita. Dan yang ketujuh, ilmu yang bermanfaat membuka penglihatan mata hati, iaitu basirah kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu menjaga diri daripada melakukannya. Ilmu yang bermanfaat, dia boleh menjadi bodyguard daripada kita melakukan dosa dan maksiat. Dia boleh menjadi bodyguard. Maka ilmu yang bermanfaat, dia boleh menjadi pendinding kita daripada benda-benda yang boleh merosakkan amalan. Contohnya apa merosakkan amalan? Sifat hasad contohnya. Kadang-kala ada orang yang ada ilmu, lagi kuat hasad dia. Dia tak boleh tengok guru lain lagi terkenal daripada dia. Dia tak boleh tengok ustaz lain lagi ramai anak murid daripada dia. Dia tak boleh tengok ilmuwan lain lagi petah, lagi fasih berbicara daripada dia. Maka kadang-kala ilmu mendatangkan hasad. Maka ilmu yang bermanfaat tak ada begitu. Ilmu yang bermanfaat, dia ada pelindung daripada kita mempunyai benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita. Dan antara ujian orang yang ada ilmu adalah hasad.
dia akan ada hasad kepada ilmuwan lain, dia akan ada hasad kepada guru lain, dia akan ada hasad kepada ustaz lain, dia akan ada hasad kepada syekh lain yang mungkin lebih diterima penyampaian dia, ilmunya, penulisan dia, lebih ramai anak murid mungkin, maka itu adalah ujian orang yang ada ilmu. Tapi kalaulah dia benar-benar ilmu yang bermanfaat, maka dia akan selamat daripada benda-benda, daripada perkara yang boleh membinasakan amalan dia. Sebab dia buat apa pun adalah kerana Allah. Walaupun mungkin tak ada orang nak belajar dengan dia, tetapi dia akan tetap sampaikan. Walaupun mungkin bila dia belajar ilmu tu, dia mungkin tak nampak masa depan. Dia belajar contoh, tak nampak masa depan. Tak menjanjikan pulangan daripada wang ringgit, pangkat jawatan dunia. Dia tetap belajar. Sebab dia belajar ilmu itu adalah semata-mata kerana ianya adalah ilmu agama ataupun ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang boleh menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Maka yang ketujuh, ilmu yang bermanfaat, tanda dia, sifat dia, ciri dia, membuka penglihatan mata hati kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu dia menjaga diri daripada melakukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sambung esok muka surat 41 insya-Allah. Malam ini ada kuliah maghrib, lebih kurang jam 7.30, 7.35. InsyaAllah jika ada live saya akan kongsikan insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak Haifah Najwa, Kak Cik Nur Hasmalisa, Pak Ngah, kemudian Nur Hayati Ahmad, Raihan 63, Zakaria Zamri, Wan Nurmah, Jamilah Zainal Abidin, Yaya Lia, Fauzia Yunus, Bunga Seri Pagi, Ramina's Kitchen, Rohayati Osman, Aziza Aziz. Sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi, cuma pagi tadi saya tak sempat buat. 6 petang, Alhamdulillah kita dapat buat hari ni. 11 malam, malam tadi saya tak sempat buat. Namun ada 3 program setiap hari. Jemput join. Mudah-mudahan doakan saya dapat istiqamah. InsyaAllah pada hujung Januari, cuti sekolah 22 Januari, saya ada trip membawa jemaah umrah. Masih lagi ada kekosongan buat masa ni. Kalaulah ada yang perancangan untuk menunaikan umrah, maka jemput untuk bersama-sama. InsyaAllah kita nak banyak fokuskan semasa umrah ini tentang tempat-tempat yang kita boleh ambil pengajaran daripada sirah dan bagaimana kita boleh tambah baik solat kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah maghrib nanti buat yang berkelapannya.